Masalah kesihatan mental dengan kecelaruan mental nampak macam sama, tapi sebenarnya sangat berbeza. Satu tu, masalah kesihatan mental adalah sesuatu orang yang mempunyai masalah yang melibatkan mentalnya sampai dia tak dapat nak bekerja dan menyebabkan dia terganggu dari segi fungsi hidupnya, emosinya, tingkah lakunya, pemikiran, tingkah laku dia dengan orang, dari segi dia punya physical symptom, dan ini adalah masalah kesihatan mental. Kecelaruan mental pula adalah seseorang ataupun sesuatu diagnosis yang sudah spesifik seseorang itu sudah lalui, berjumpa dengan pakar, buat penilaian, buat test dan dapat tahu bahawa dia ada certain penyakit. Contohnya major depressive disorder, general anxiety disorder. Dia sudah ada diagnosis. So itu adalah kecelaruan mental. Masalah kesihatan mental ni ibaratnya seperti stres berpanjangan, demotivation, burn out, tak nak buat kerja, hilang semangat, malas nak pergi kelas, rasa burn out, asyik menghadap stres kelas online dan sebagainya. Itu adalah masalah kesihatan mental, di mana berlaku sesuatu masalah pada mental seseorang menyebabkan dia tertekan. Tapi kecelaruan mental adalah diagnosis. Dia dah jumpa pakar, dah dapat tahu dah apa benda sebenarnya. So bukan sekadar stres, rupanya stres tu adalah simptom kepada dia ada major depressive disorder contohnya. So kita kena bezakan antara masalah kesihatan mental dengan kecelaruan mental. Kenapa kita kena bezakan antara masalah kesihatan mental dengan kecelaruan mental? Sebab yang pertama adalah bila seorang tu kata dia ada masalah kesihatan mental, so mungkin dia ada stres, dia rasa tertekan, dan benda tu memerlukan bantuan dari segi bantuan yang ringan. Maksudnya dia masih lagi di ambang yang sihat, tapi dah sudah mula masuk ke gejala yang tidak sihat. So kita kena prevent better than cure. Orang yang ada kecelaruan mental, apabila mereka sudah ada diagnosis dan dia perlu pergi buat rawatan seperti perubatan, makan ubat yang perlu seperti diberi oleh psikiatris, ataupun dia pergi terapi bersama psikologis. So ini adalah kecelaruan mental. Kita bezakan antara dua ni sebabnya bila orang tu ada masalah kesihatan mental, kita jangan terus kata, oh kau ada masalah kesihatan mental, mana surat, mana diagnosis kau, mana kau punya penyakit, apa nama penyakit. Tak semestinya. Sebab masalah kesihatan mental itu adalah simptom-simptom awal sebelum kita ada kecelaruan mental. So kalau kita tak deal waktu dia ada masalah kesihatan mental awal-awal ni, menyebabkan isu nanti akan menjadi kecelaruan mental. Kesihatan mental pula adalah apa benda yang kita boleh buat untuk menjaga kesihatan mental kita. Maksudnya fungsi seharian kita macam mana, tidur kita okey ke tak, emosi kita macam mana kita nak deal dengan stres, macam mana kita nak deal dengan pemikiran negatif. So itu adalah kesihatan mental. Orang yang mempunyai kecelaruan mental pula, dia mempunyai mental disorder, dan disorder tu merujuk sesuatu yang sudah out of order, literally out of order. Maksudnya dia punya kitaran tidur terganggu, selera makan terganggu, semangat nak buat kerja terganggu, dia rasa nak hidup pun terganggu, dia punya rasa survive nak berjaya dalam hidup pun semua terganggu. Itu maksudnya mental disorder, sesuatu yang sudah out of order. Sebab itu penyakit mental yang ada hujungnya ada perkataan disorder. Maksudnya contohnya major depressive disorder. So depression tu menyebabkan dia punya life out of order. So itu antara perbezaan paling ketara antara masalah kesihatan mental dengan kecelaruan mental. Bila kita berhadapan dengan orang yang tak kisahlah berjuang dengan masalah kesihatan mental ataupun sudah ada diagnosis kecelaruan mental, kata kuncinya adalah untuk kita menjadi manusia. Seperti mana kita boleh support, kita boleh bagi simpati, kita boleh rasa sedih, rasa kesian pada orang yang berjuang dengan masalah kesihatan fizikal, macam itulah juga kita kena rasa yang sama, layanan yang sama pada mereka yang berjuang dengan masalah kesihatan mental. 5 tahun yang lepas, kalau orang tahu cakap pasal mental illness, confirm akan dilabel sebagai gila. Itu memang benda normal. Tapi nowadays, saya merasakan dia mula perubahan kepada benda yang positif lah. Mungkin selepas beberapa isu yang berlaku kebelakangan ni, orang mula aware. Isu mental health ni sepatutnya lah dalam bajet belanjawan 2019. Sepatutnya dalam Menteri Kesihatan tu dia patut state betapa pentingnya untuk highlight tentang kesihatan mental. Sepanjang saya terlibat dengan isu mental health ni, tiada dalam belanjawan yang specifically menyentuh tentang isu kesihatan mental. Ini saya rasa satu benda yang agak sedih lah. Kalau kita lihat kepada Singapura meletakkan isu kesihatan mental 2019 ada satu agenda besar dalam negara mereka. Kalau kita tengok dekat UK, bagaimana Prince William, Prince Harry mula menjadi orang kata front line, main media untuk berbicara tentang mental health. Tapi bagaimana di Malaysia? Jadi saya rasa saya sebagai seorang pesakit mental di
juga. Saya mengambil kesempatan ini adalah untuk keluar kepada masyarakat, untuk bicara tentang isu mental ini secara lebih serius, dan apa peranan kita sebagai masyarakat untuk membantu orang yang ada mental illness, dan bagaimana juga untuk orang yang menjadi penjaga kepada mental illness. Mental illness ini adalah sejenis penyakit mental yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya genetik, mungkin masalah tekanan kehidupan. So dia banyak faktor. Semua orang boleh ada potensi untuk mendapat mental illness. Contohnya, kalau orang yang terlalu banyak masalah kewangan sampai satu tahap dia tak boleh berfikir dengan secara normal, dia boleh membawa kepada depression. Jadi beza antara mental illness dengan mental health, semua orang ada mental health. Mental health ni adalah kesihatan mental kita. So stress kita, stress level kita, kita punya keseimbangan dalam persekitaran kita. Kalau kesihatan mental kita baik, maka kita akan ada lifestyle yang baik. Tapi bagaimana bila mana dia menjadi mental illness ni ada apabila kesihatan mental dia teruk dan dia menjadi critical. Bila jadi critical, itu bermaksud dia dah tak boleh function untuk daily life dia. Jadi itu secara briefly apa itu mental illness. Saya tak mengatakan jalan agama itu bukan satu penyelesaian. Kita memerlukan jalan agama. Agama itu memang sebahagian daripada hidup kita. Tapi kita kena ambil, find another alternative way. Yang kita sebenarnya, kita tak boleh denial yang bahawa kita kena accept yang kita ini ada masalah kesihatan mental. Banyak orang kat dunia luar ni, ramai yang terlalu denial. Dia orang ada simptom. Bila kita ada simptom ni, kita akan sangat rasa exhausted. Kita akan rasa sangat penat. Kita tak tahu nak reach out ke orang macam mana. Sebab tu sampai satu tahap orang akan suicide. Sebab tu sangat penting orang yang keliling dia ni kena aware apa yang berlaku pada dia. So one of the way is to reach out to the professional. Kita kena buang stigma tu. Stigma yang jumpa psikologis, jumpa psikiatri, jumpa kaunselor ni kita ni bermasalah. Tak. Itu adalah hak kita sebagai rakyat Malaysia. Pergi je lah jumpa. Pergi dah dapat perkhidmatan. Tak salah pun. Kalau betul kita ada masalah kesihatan mental, alhamdulillah, maknanya Tuhan dah buka ruang kepada kita untuk kita perbaiki kehidupan kita untuk lebih baik. Takkan kita nak stay dalam keadaan mengalami masalah kesihatan mental tanpa dirawat selama 3 ke 10 tahun. So paling penting sekali adalah sebenarnya kita kena tolong diri kita sendiri.